Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wen sihat ke? Alhamdulillah hari ni macam sihat sikit, tapi itulah 2-3 hari ni macam demam sebab hujan lebat kat Perak ni. Kalau dekat negeri lain tak pasti sebab Malaysia kan sekarang tengah musim terpuju, Ketujuh. musim kan. Lepas tu hujan lebat 2-3 hari sebab saya biasa keluar naik motor. So kena hujan tu biasa lah. So dalam 2-3 hari lepas macam tak sihat sikit. Hari ni macam okey sikit lah, makan ubat semua. Cuma ada sakit tekak sikit lah. Kalau dekat Pahang macam mana? Hujan juga ke apa? Kalau kat Pahang hujan juga. Tapi sekarang ni daripada pagi sampai petang memang hujan. Hari-hari. Kalau dekat Perak. Manjung ni Okey. biasa, kalau dekat Manjung ni biasanya start pada petang lah, dalam pukul 5 macam tu akan hujan lah. Straight sampai pukul 12, pukul 1 pagi baru berhenti lah. Kalau Okey. kat Manjung ni kira macam selamat lagi lah sebab apa di tempat dia macam tinggi, so tak adalah banjir sebab sekarang kalau kita tengok berita kan, Ha. Perak antara negeri yang terjejas dengan banjir. Banjir. So tu dekat kawasan-kawasan Perak, Perak Tengah, Hilir Perak. Dekat Manjung ni alhamdulillah setakat ni tak ada banjir lagi lah. Okey, Wen tak pernah melalui zaman banjir lah. Rumah Tok memang Uh, tak pernah banjir. Saya sepanjang hidup kat Manjung ni dah 22 tahun, so tak pernah banjir. Okey. Kalau dekat belah ayah, kampung belah ayah Terengganu, di kawasan Okey. bandar lah sebab Kuala Terengganu. So kampung ayah saya ni di sebelah dengan Batu Bersurat yang roundabout. So kat Okey. sebelah tu je kampung ayah saya. So memang tak ada banjir lah. Kalau belah mak pun Kuala Kangsar, di tempat yang tinggi lah. Biasanya yang akan banjir Okey. di lembah lah, di lembah di tepi Sungai Ha. Perak tu. So kalau belah mak pun tak pernah banjir lah. So setakat ni saya tak pernah lagi merasai banjir lah. Okey, Alhamdulillah lah sebab tak pernah melalui zaman pindah-pindah barang kan. Itulah Alhamdulillah, bersyukur lah. Kalau tak susah lah, barang semua nak kena angkat kan, rosak semua. Betul. Alhamdulillah lah, bersyukur sangat. Okey, apa pandangan Wen tentang COVID sekarang ni? Seperti yang kita tahu, COVID sekarang meningkat kan? Makin meningkat dari hari ke hari. COVID ini macam sekarang ni kan meningkat, so kita tak boleh nak macam mana nak salahkan. Ada setengah segelintir orang dia salahkan politik, ahli politik yang buat kan pilihan raya di Sabah, dan apabila habis pilihan raya tu kita dapat lihat graf COVID di Malaysia ni meningkat kan. Okey. So kita tak boleh nak salahkan ahli politik juga. Kadang rakyat biasa pun ada juga yang tak patuh SOP, yang mana kita tengok sekarang dekat berita pun yang mana perlu kuarantin, yang pakai glamping semua pun ada yang langgar perintah kuarantin, yang mana kita jumpa ada dekat Petronas, ada dekat kedai makan dan sebagainya. Itu antara punca-punca juga lah yang menyebabkan COVID ni meningkat. So kita benda dah jadi, dah tak boleh nak buat apa. So kita harapkan rakyat Malaysia ni patuh pada ni lah SOP, patuh pada arahan kerajaan, duduk di rumah, keluar bila perlu. So kita harapkan COVID ni terus ni lah dia punya graf terus menurun lah. Kita harapkan lah dengan secepat mungkin lah supaya kita boleh hidup seperti biasa lah. Okey. Boleh kita sambung sesi yang seterusnya? InsyaAllah boleh. Okey, seperti yang Wen tahu, kita menggunakan sesi dalam 30 minit ataupun ke sejam masa yang kita akan ambil, dan saya terikat dengan etika-etika iaitu kerahsiaan dan banyak lagi lah etikanya. Boleh ke saya merakam sesi ini? Boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Sebabnya kalau peristiwa yang mencederakan diri seperti yang boleh menyebabkan mengganggu orang lain ataupun diri Wen sendiri, saya terpaksa membuka cerita ni kepada pihak atasan lah, sebab saya kaunselor pelatih. Boleh kan? Boleh. Oh, okey.
Apa yang menyebabkan Wan hari ni ingin berkongsi cerita dengan saya? Kan sebelum ni sesi yang saya datang pun saya ceritakan yang saya ni ada problem tentang online class. Yang mana Okey. saya memang total loss dengan online class ni. Saya lebih Okey. prefer pada face to face class, dan disebabkan COVID-19 ni EU semua ditutup, so kita perlu buat online class lah. So Okey. dengan online class ni menyebabkan saya punya kesihatan mental ni terganggu. Saya macam stres, macam tak bersemangat, tak bermaya kalau bila ada kelas. Macam kelas pagi je apa, saya macam bangun dari tidur, saya macam berat je nak masuk. Walaupun online class, just kita kata buka laptop, lepas ni tekan je boleh dah dapat akses kan. So Okey. walaupun macam tu, saya macam tak bersemangat lah. Saya macam stres, macam malas lah nak masuk. Saya lebih suka apa kata kelas bersemuka lah, walaupun kena mandi, kena siap ni naik motor semua pergi kelas bersemuka kan, tapi saya sanggup lagi lah kelas bersemuka berbanding dengan online class. Okey, apa yang menyebabkan Wan hilang semangat untuk online class? Seperti yang saya ceritakan lah, yang apa ni, saya ni seorang yang bila belajar ni, persekitaran tu memainkan peranan yang penting lah. Okey. Saya perlukan satu persekitaran yang kalau saya nak belajar, persekitaran tu perlu ni lah, terapeutik, kena ada lecturer, ada Hubungan meja, dua hala lah. hubungan dua hala, kena ada buku semua. Kalau dekat rumah ni macam saya duduk kat depan laptop, saya tak tahu apa benda yang saya dengar tapi macam tak boleh nak adapt lah, tak boleh nak terima. Lepas tu dengan persekitaran, bising kat luar, kadang saya perlu naik atas, kadang saya perlu turun dalam bilik, kadang saya kena duduk kat dapur untuk cari Persekitaran yang baik. persekitaran yang persekitaran baik lah. Antara ni lah, persekitaran tu yang menyebabkan saya rasa macam lost lah, macam stres. Okey, bila Wan start perasan persekitaran tu mengganggu Wan? Start perasan sebenarnya SEM 3, bermula pada SEM 3, pertengahan SEM 3 kita kena online class, tapi Okey. time tu tak terasa sangat sebab kita dah sebelum kelas, sebelum minggu-minggu yang kena online class ni, kita dah berjumpa face to face, so kita dapat jumpa dengan lecturer, tanya semua, kita dah boleh tak ada masalah sangat lah. Mula pada semester 4 lah, Okey. fully online class. Secara keseluruhannya online class bermula week 1 sampai habis. So start pada tu saya macam dengan lecturernya bagi banyak assignment yang berbanding biasa kan, dengan persekitaran lah. Mula pada semester 4 lah yang menyebabkan ni saya rasa terganggu. Okey, apa yang perasaan Wan tu Wan rasa bagaimana? Perasaan secara jujurnya pada awal semester 4 tu saya rasa macam give up gila. Saya macam give up sebab bila persekitaran macam tu, saya rasa macam malas. Ada satu minggu tu, 2 kelas saya tak masuk disebabkan saya beban yang terlampau berat sangat. Saya rasa macam stres sangat, so saya tak masuk kelas. Okey. Kalau stres yang tinggi, apa yang Wan lakukan? Kalau stres tu lah saya cakap, kalau stres saya takkan masuk kelas, sebab bila masuk kelas ni saya akan berjumpa dengan orang kan, saya akan interaksi dengan orang. So kalau stres ni saya akan duduk dalam bilik, saya akan makan dalam bilik, saya tak akan jumpa dengan orang lah, saya tak suka. Kalau saya stres, saya akan jumpa dengan orang tu, bertambah lagi stres. So saya akan duduk dalam bilik lah, hanya duduk dalam bilik. Okey, family mengetahui yang Wan ni online class? Family tahu kalau saya tengah online class, tapi saya rasa macam dia orang tak faham apa itu online class. Dia orang tahu online class tu kita duduk dan kenal, tapi masa yang sama dia orang bising.
kat ruang tamu ni bising bergurau lah apa kan, cakap kuat-kuat. So dia orang tahu saya tengah jalani online class tapi dia orang tak bagi kita sama lah. Okey, apa yang Wen mahukan daripada persekitaran Wen? Saya nak sekitaran yang macam mana, saya nak senyap lah. Saya nak saya bukanlah senyap tu senyap 100%, cuma saya perlukan ada rakan-rakan saya di sebelah, make sure tak bising, tak terlalu bising. Lepas tu ada rakan-rakan lah, sebab dengan rakan-rakan ni saya macam semangat sikit lah untuk jalani online class. Okey, Wen mengatakan yang Wen stres sebab persekitaran Wen tak membantu Wen untuk online class. Dan Wen rasa stres tu meningkat dan Wen tak masuk dalam kelas. Apa yang Wen ambil, inisiatif yang Wen ambil untuk Wen online class? Maksudnya untuk saya teruskan lah online class ni. Untuk Wen teruskan online class. Okay. Untuk apa inisiatif yang saya buat, saya restkan diri bila stres yang saya cakap tadi, stres saya terlalu tinggi time tu, saya tak masuk kelas. So waktu saya tak masuk kelas, waktu saya tak jumpa dengan semua orang tu, saya duduk dalam bilik tu, saya ni balik lah, refresh balik pemikiran, saya fikir balik baik buruk dia. Lepas tu saya listkan balik kerja yang perlu dibuat, perlu dihantar dahulu. So itulah saya merefreshkan balik lah pemikiran saya. Lepas tu dengan adanya kawan-kawan lah, saya minta bantuan daripada kawan-kawan lah. Saya tanya dia orang, saya cerita masalah. Wen rasa inisiatif tu membantu tak Wen untuk kurangkan stres yang Wen alami? Inisiatif yang saya ambil tu, nak kata membantu sangat tu 100% tak adalah 100%, cuma dalam maybe dalam 60% saya benda tu membantu lah. Cuma kadang-kadang tu adalah bila kita dah okey tu, bila kita start balik online class semua tu, mula dia datang macam bising tu ada persekitaran tu, bising tu menyebabkan saya balik semula pada down tu balik. Okey. Kelas dalam seminggu berapa kali Wen? Kelas seminggu dalam saya 4 hari lah, 5 hari lah, tak termasuk Jumaat dengan Ahad saya free. Paling padat kelas saya hari Isnin dengan Rabu lah. Isnin dengan Rabu tu daripada pagi sampai petang lah kelas saya. Okey. Bila Wen rasa waktu yang sesuai untuk Wen online class sebenarnya? Pagi ke, petang atau sebenarnya malam? Kalau ikut diri saya ni, saya lebih suka tak awal pagi, taklah petang sangat lah. Saya dalam pukul 10 tu kira okey lah, 10 ke 12, pukul 2 sampai pukul 4. Kalau awal sangat macam pukul 8 tu saya rasa macam masih lagi ni lah, ngantuk. Tapi kalau ikutkan persekitaran sekarang ni, pagi lah biasanya yang sunyi, pagi dengan petang dalam pukul 3 lah. Itu time keadaan mana rumah saya tu ayah pergi kerja, adik saya pun seorang pergi kerja, seorang masih lagi bersekolah, kadang dia pergi mengaji pagi, petang. So dalam keadaan pukul 8 atau pukul 3 lah yang saya rasa better lah kalau mengikut persekitaran sekarang lah, yang tak mengganggu. Okey, persekitaran yang bising tu Wen rasa tahap mana yang Wen boleh nyatakan yang membuatkan memang Wen sangat terganggu? Macam mana bila adik saya ada 2 orang, adik saya perempuan 2 orang, dia akan tengok TV lah, sebab dia orang akan tengok TV. So kadang-kadang dia orang akan tukar channel muzik. So bila channel muzik tu dia kuatkan volume, kuatkan suara TV tu.
So apa yang lecturer ajar tu kadang-kadang saya tak dengar langsung. Saya macam tak Okey. fokus sampai kan satu tahap saya terpaksa tutup kamera, tutup mic, saya pergi ni lah, tutup TV tu lah. Saya cakap, saya marah lah dia orang. Lepas Ok tu okey, pada tu dia bila Wan marah apa reaksi dari keluarga? hmm, reaksi tu biasalah kalau kena marah tu dia orang akan memberontak kan. So dia orang macam tarik muka lah dengan saya. Adik-adik Okey. lah biasanya akan tarik muka. Bila Wan buat assignment? Hmm, buat assignment kan. Biasanya start pukul 11 malam lah. 11 malam sampai ke pagi lah. Sampai ke 3, 4 pagi lah. Sebab time tu je yang sunyi. Yang adik-adik semua dah tidur. So time tu je lah. Pukul 11 lah, 9 malam. Okey. Wan rasa sekarang okey ke? Apa yang perasaan Wan rasa sekarang? Perasaan saya sekarang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey lah. Bila okey tu saya dapat support daripada kawan-kawan lah. Saya boleh buat assignment, saya tanya dia orang, ada interaksi lah kat situ. Kalau time tak okey tu, bila ada keadaan persekitaran yang bising lah. Okey. Tapi sekarang ni kata boleh lah, sekarang ni okey sikit lah. Tak Okey. menentu lah gitu. Okey, apa makna persekitaran yang Wan rasa? Yang Wan nak sebenarnya? Itulah persekitaran yang tapi macam kelas lah, saya nak face to face, saya nak sangat Okey. face to face lah. Kalau ikutkan lecturer, ada lecturer bincang nak bawa balik kami pada minggu ke-8. Saya rasa masa Okey. saya dapat berita tu saya rasa macam gembira lah. Saya macam yes, saya dapat juga balik minggu ke-8. Tapi tunda, saya rasa macam aduh, tunda pula. Saya harapkan saya dapat face to face lah. Okey. Apa makna pembelajaran bagi Wan? Pembelajaran satu ilmu lah, bagi saya satu ilmu yang diberikan oleh lecturer kan, ataupun guru-guru, para pendidik, dan sebagai student. Pembelajaran ni kita kata, bagi saya lah, biar muka tak handsome tapi pembelajaran tu ada lah cakap. Betul? Ilmu tu ada. Ilmu tu penting Sebab untuk orang kata kehidupan kan? betul, ilmu tu penting. Sebab kita ni kaya ke tak kaya ke apa ke, ilmu tu mesti ada lah. Ilmu tu penting lah. Supaya kita jadi manusia yang kata ada pemikiran lah, yang ada wawasan dan sebagainya lah. Betul, supaya tak buat perkara yang tak diingini. Betul. Dengan adanya ilmu pembelajaran ni, kita boleh berfikir lah baik buruk dan sebagainya lah. Okey, jaringan internet Wan okey dekat Manjung? Setakat ni nak kata okey sangat pun tak. Boleh lah. Cumanya bila time hujan lebat, so memang tak ada lah line tu. Okey, tapi kira alhamdulillah lah, bersyukur jugalah Wan dekat Manjung. Nak dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain yang internet jaringan kurang, terpaksa keluar pada awal pagi cari internet. Kira bersyukurlah juga kan, sebab persekitaran je jaringan internet tu ada. Betul. Jaringan internet tu tak ada masalah sangat lah. Okey je lah. Saya ada rakan-rakan yang lebih teruk lah pada saya. Macam rakan saya di Sabah yang terpaksa keluar pada rumah, duduk dekat hutan untuk cari line internet lah. Internet sekarang ni saya tak ada masalah lah. Cuma persekitaran je lah. Okey, alhamdulillah. Okey, sesi yang boleh saya simpul pada hari ini, Wan mengatakan yang persekitaran Wan tak membantu untuk Wan online class dan sedikit sebanyak benda tu memberi tekanan ataupun peningkatan stres dalam diri Wan, betul? Betul. Okey, boleh ke kita ke sesi yang seterusnya nanti? InsyaAllah boleh. Okey, nanti Wan bagi tahu balik saya bila masa Wan free, okey? Okey, baik. Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih.